Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin nabiyil muhda wa imamil mujtaba wa rasulinal murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil minal imamil hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya kasihi, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai daripada masjid ataupun surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, pada seluruh ahli-ahli jamaah Bandar Puteri Kelang yang mengikuti siaran pada malam ini, terutama sekali ahli-ahli jamaah surau Bandar Puteri, surau An-Nur, dan akhirnya sekalian yang bersama-sama dalam talian pada malam ini. Pertama-tama saya merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada malam ini, yang khususnya dianjurkan oleh surau An-Nur Bandar Puteri Kelang dalam kuliah bulanan. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita masih dapat terus bersama-sama, dan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang Allah masih kurniakan kepada kita, di atas nikmat kesihatan, di atas nikmat Islam dan iman yang masih lagi bersemayam dalam tubuh kita masing-masing. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat ini kita dapat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting ialah kita meyakini selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih kurniakan kehidupan kepada kita, maka itu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala masih nak memberikan rahmat, masih ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, malam ini kita sambung lagi perbincangan kita, menyambung perbincangan yang lalu, iaitulah melalui kitab Mazayani fi Intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Karangan Sahabul Fadilah
Dr. Fathiyakan, seorang ulama yang tersyukur, yang mengarang banyak kitab, dan di antaranya ialah kitab Maza Ya'ni fi Intima'il Islam, apa erti saya menganut Islam. Dan dalam kitab ini kita telah pun menyentuh lebih kurang 1/3 ataupun hampir 1/3 kita telah pun mengulas, kita telah pun merujuk pada tulisan Dr. Fathiyakan ini, bermula daripada apa erti saya menganut Islam ini ialah daripada tajuk saya mestilah Muslim di sudut akidah. Yang kedua, saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Dan yang ketiga, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Dan kita telah masuk kepada tajuk yang keempat, iaitulah saya mestilah Muslim dari sudut kekeluargaan, dari sudut keluarga. Dan pada malam ini kita langsungkan sedikit perbincangan kita daripada tajuk ini, ialah merujuk kepada beberapa tanggungjawab yang mesti dilakukan sebagai seorang Muslim melalui tulisan dan panduan yang ditulis, yang dikarang oleh Dr. Fathiyakan dengan merujuk kepada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka beliau telah pun mengemukakan tulisannya, mengemukakan panduannya untuk menjadi teladan kita semua, supaya kita dapat melaksanakan kehidupan ini dengan keluarga kita menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan kita yang lalu kita telah menyebut tentang muqaddimah. Kenapa kita mesti hidup dalam keadaan bermasyarakat, berumah tangga. Dan rumah tangga adalah merupakan stesen pertama dalam kehidupan kita untuk memulakan kehidupan bermasyarakat. Maka sebab itu kita mesti membentuk kesedaran diri bahawa keterlibatan kita dalam membina rumah tangga ini mestilah berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW dan panduan baginda SAW, supaya kita tidak akan lari selepas daripada itu. Kita tahu di mana tempat kita bermula, dan kita juga tahu di mana tempat kita berakhir dengan keluarga yang kita bina ini. Ia bukan suatu yang berlaku, yang berjalan dalam keadaan kita tidak menyedari, seolah-olah kita tidak sengaja. Kita tidak membuat persediaan untuk membina rumah tangga. Dan kita tidak membina persediaan bagaimana untuk membina zuriat, dan kita tidak tahu ke mana kita nak bawa zuriat-zuriat kita itu. Maka di sinilah malangnya, sehinggalah ramai di antara mereka yang mendirikan rumah tangga tetapi mereka hilang panduan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu jalan untuk bagaimana untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah yang mencipta kita dan Allah yang menciptakan Islam untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana untuk meletakkan kasih dan sayangnya kepada kita sehingga menunjukkan jalan-jalan yang baik supaya maksud kekeluargaan yang kita bina tadi dalam keadaan yang selamat sampai kepada perjalanan ke hujungnya. Bukan sekadar kita akan menamatkan kehidupan, kita akan meninggalkan zuriat-zuriat kita. Legasi yang kita tinggalkan itu mestilah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bukan sekadar kepada masyarakat sekeliling, tetapi manfaat kepada kita yang kita akan meninggalkan anak-anak kita. Maka oleh sebab itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka merujuk kepada ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita bahawasanya Allah peringatkan kita melalui seruan Nidaur Rahman,
Nida'ur Rahman, seruan daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Qu anfusakum itu dibawa dengan sirah amar, ataupun dengan sirah perintah. Bila dia perintah, maka wajib kita menjaga diri kita dan wajib kita menjaga keluarga kita daripada apa? Nara, daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan tentang bakaran api neraka itu bukan sedikit. Ianya sangat mengerikan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa api neraka itu terdiri daripada manusia dan batu-batu. Dan yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat bengis, sedang malaikat itu tidak pernah ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, untuk memahami tentang perjalanan rumah tangga ini, maka pertama Dr. Fatih akan membawa kita ialah tanggungjawab sebelum daripada berumah tangga. Apa tanggungjawab sebelum daripada berumah tangga? Kata Dr. Fatih akan, untuk menolong saya dalam usaha membina sebuah rumah tangga Muslim, Islam telah menunjukkan jalan kepada saya. Islam telah menunjukkan kepada saya beberapa anasir dan sebab yang dapat memudahkan saya menunaikan tanggungjawab dalam usaha saya untuk mencapai matlamat saya. Di antaranya ialah, pertama, perkahwinan saya mestilah kerana Allah, yakni dengan tujuan untuk membina sebuah rumah tangga Muslim, untuk melahirkan keturunan yang saleh, keluarga yang sanggup memikul amanah dan dapat melaksanakan kewujudan hidayah Allah, sehingga hidayah itu akan berterusan seperti mana firman Allah, zurriyatan ba'duha min ba', satu keturunan yang sebahagiannya ialah keturunan dari yang lain. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, itu asas pertama dalam kita membina sebuah rumah tangga. Asas pertama ialah perkahwinan itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, tetapi mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyadari bahawa rumah tangga itu kerana Allah, maka kita akan mengikat rumah tangga itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengikut apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membina? Maka begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk, menyampaikan petunjuk itu kepada kita. Bagaimana baginda membina rumah tangga, begitulah kita membina rumah tangga. Bagaimana perkahwinan baginda? Maka sebab itu perkahwinan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mencapai matlamat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum daripada itu dalam sejarah yang panjang, kita tengok dalam Al-Quran Allah mengungkap tentang bagaimana perkahwinan, bagaimana niat nawaitu di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul dengan mendirikan perkahwinan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan dengan perkahwinan mereka. Maka perkahwinan mereka itu ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diinginkan, melainkan mereka hendak membina satu legasi yang baik dalam keturunan yang baik. Umpamanya Ali Imran, keluarga Imran, isteri Imran pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah bernazar mohon kepada Allah dikurniakan seorang anak lelaki. Sehinggalah dia bernazar kalau dikurniakan seorang anak lelaki, maka dia hendak menjadikan anaknya itu berkhidmat di rumah Allah, berkhidmat di masjid, berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diniatkan awal-awal dengan perkahwinan yang mereka bina. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Begitulah keluarga Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar supaya dikurniakan anak lelaki
bukan sekadar anak lelaki, tetapi anak lelaki yang baik. Dan dia hendak menjadikan anak lelaki itu berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malang Allah tidak kurniakan anak lelaki. Falamma wada'at qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Allah kurniakan mereka anak perempuan. Allah kurniakan mereka anak perempuan. Bukan anak lelaki. Yang dikurniakan itu ialah Maryam. Anak keluarga Imran. Tetapi dia tetap bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam juga diletakkan untuk berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam. Dengan perkahwinannya dia sentiasa berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kurniakan seorang anak lelaki yang baik. Bukan sekadar anak tetapi anak yang baik. Berarti anak yang ada hubungan dengan Allah dan anak yang ada manfaat kepada ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Begitulah kehendak nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dengan perkahwinan yang mereka bina. Maka niat mereka ialah berkahwin kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya berkahwin adalah dengan tujuan supaya saya dapat menjaga pandangan saya dan dapat menjaga kehormatan saya di samping saya dapat bertakwa kepada Allah. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathu haqqin 'ala Allah awthahum al-mujahidu fi sabilillah wal makatabul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul afaf. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Allah berhak menolong 3 golongan. Allah berhak menolong 3 golongan. Pertama ialah orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong orang yang berjihad pada jalan Allah. Yang kedua, hamba mukattab yang ingin membayar harga tebusannya. Yang ingin membayar harga tebusannya itu akan diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk pembebasan diri. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang berkahwin dengan tujuan untuk dapat memelihara kehormatan dirinya. Kerana itu sebahagian daripada tujuan perkahwinan ialah untuk mengelakkan daripada berlakunya kemaksiatan. Menjaga kehormatan diri. Sebab setiap diri itu ada kehormatan yang perlu dijaga. Maka Allah menyusun kehidupan itu dengan nafsu yang Allah SWT kurniakan kepada setiap manusia supaya nafsu itu terarah, terdorong untuk tunduk di bawah perintah Allah SWT. Maka sebab itu Allah izinkan melalui satu perkahwinan, melalui satu pernikahan. Maka pernikahan yang dibina itulah bukan sekadar sesuatu yang dapat melepaskan nafsu, tetapi ia dapat menyelamatkan diri seseorang hamba Allah itu daripada melakukan kemaksiatan. Maka siapa yang berniat dengan perkahwinan itu untuk menjaga kehormatan, berhak untuk Allah SWT menolong mereka itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillahu fin nisfil baqi." Rawahu Tabrani. Sesiapa yang berkahwin berarti beliau telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya. Maka beliau hendaklah bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lain yang masih tinggal. Itu tujuan perkahwinan. Allah SWT, Nabi SAW menyebut bila dia bernikah, bila dia berkahwin, sebahagian daripada urusan keagamanya telah pun sempurna. Tinggal lagi melaksanakan sebahagian yang lain. 3. Saya mestilah bijak memilih isteri yang bakal menjadi rakan kongsi hidup dan teman seiring jalan dengan saya. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, Tahayyaru linutfikum fa innal uruqat niza'un wa fi riwayatin dassasun wa fi riwayatin fakihul akinna akifa wankihu ilaihim. Rawah Ibnu Majah wal Hakim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam,
pilihlah untuk keturunan kamu, sesungguhnya keturunan itu menjadi pertikaian. Dalam riwayat lain disebutkan keturunan itu membawa desas-desus. Membawa desas-desus ataupun membawa skandal, membawa bisikan-bisikan, membawa kata-kata dan sangkaan-sangkaan. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, kahwinilah yang sekufu dengan kamu. Kahwinkanlah mereka dengan yang sekufu. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebab itu memilih inilah suatu jalan yang ditunjukkan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi yang terdahulu, menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengajaran kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab itu ada di antara nabi-nabi yang punya isteri yang baik-baik. Ada nabi-nabi yang punya isteri yang jahat-jahat. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebut tentang dua nabi. Wa daraballahu lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma wa lam yughniya anhuma. Allah kata perbandingan. Kalau kamu nak tengok perempuan-perempuan yang jahat, yang kufur, isteri-isteri yang jahat, isteri yang kufur, tengoklah kepada isteri Nabi Nuh dan tengoklah kepada isteri Nabi Lut. Dua-duanya isteri bersuamikan Nabi. Bukan senang nak bersuamikan Nabi. Bukan senang. Patutnya bila suaminya seorang Nabi, seorang Rasul, sudah cukup meletakkan kesyukuran yang tinggi di sisi Allah. Bukan mudah. Sekarang kita dah tak dapat dah nak jadi isteri Rasul. Isteri Nabi dah tak ada dah. Yang boleh dapat jadi isteri ghulam Rasul boleh. Itu toke kari kepala ikan. Ghulam Rasul. Ada restorannya. Di Teluk Intan ada, di Perak ada. Itu boleh. Tetapi nak menjadi isteri Rasul, sudah tidak ada. Maka sebab itu Allah SWT tunjukkan bagaimana isteri Nabi Lut, bagaimana isteri Nabi Nuh AS. Dua-duanya engkar kepada Nabi SAW. Sehingga Allah letakkan perbandingan nak memilih isteri. Itu Allah SWT sengaja perjalankan hidup Nabi itu dalam keadaan yang sedemikian. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup Nabi itu menjadi pengajaran ibrah kepada umatnya pada ketika itu. Kalaupun isteri seorang Nabi pun sehingga boleh sesat, begitu sekali, apalah sangat kalau ianya bukan isteri Nabi dan bukan isteri Rasul. Maka oleh sebab itu, asas perkahwinan itulah yang paling penting. Memilih siapakah yang akan menjadi rakan dalam hidupnya. Itu sangat penting. Tetapi Allah buat perbandingan. Ada suami yang jahat, isterinya baik. Wa daraballahu lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Kalau kamu nak tengok pula perempuan-perempuan yang baik, isteri yang baik, tengok kepada isteri Fir'aun. Asyah, seorang isteri yang baik, isteri yang taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar di atas kejahatan suaminya. Maka Allah kurniakan syurga kepada Asyah. Begitulah bagaimana perjalanan hidup, perbandingan-perbandingan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ada perempuan yang jahat, suaminya baik. Ada perempuan yang baik, tetapi suaminya jahat. Maka oleh sebab itu, untuk menjadi pengajaran, permulaan kehidupan itu, maka carilah pasangan yang baik di antara mereka. Kemudian, yang keempat, saya hendaklah memilih isteri yang mempunyai akhlak dan berpegang teguh dengan agama, sekalipun tidak mempunyai harta dan kecantikan jika dibandingkan dengan yang lain. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la tazawwijun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna wala tuzawwijuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna tutaghihinna walakinna tuzawwiju 'ala ad-din wa li amatin harqa'a dhati dinin afdal.
rawahu Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, jangan kamu mengahwini perempuan kerana kecantikannya. Boleh jadi kecantikan mereka akan menjadikan mereka hina. Nabi kata jangan kerana semata-mata cantik maka dikahwini. Cantik disebut oleh baginda ialah cantik paras rupa. Manusia kadang tertipu dengan kecantikan paras rupa. Mencari isteri berdasar kepada paras rupa. Sebab itu kalau kita tengok drama-drama Melayu ni tuan-tuan sekalian, apatah lagi drama Melayu ni, banyak drama ni ceritanya tentang percintaan, perkahwinan, percintaan. Kemudian cinta tak sampai ke hujung lah. Suami kena rebut orang lah, isteri kena bermain cinta dengan orang lain lah, kemudian perceraian lah dan sebagainya. Tapi cerita-ceritanya itu ialah menampilkan mencari isteri-isteri yang cantik-cantik. Jangan tertipu dengan hanya semata-mata dengan kecantikan. Kecantikan itu bersifat nisbi. Kecantikan itu bersifat sementara. Jangan pula perempuan-perempuan berbangga dengan kecantikan dia, sehingga mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada tubuh kita nanti bukan milik kita sebenarnya. Cantik macam mana pun tubuh muka kita, cantik macam mana pun kulit kita, cantik macam mana pun kita punya betis kita, cantik macam mana pun kulit, semua itu hanya akan jadi makanan cacing dalam tanah. Bukan kecantikan yang zahir itu yang kita nak tampilkan. Sebab itu jangan tertipu dengan kecantikan yang ada. Kemudian apa kata Nabi? Jangan kamu mengahwini perempuan kerana harta mereka. Begitu juga yang kedua. Jangan mengahwini kerana harta. Betul ada perempuan-perempuan yang banyak harta. Ada anak-anak orang kaya-kaya. Maka dilihat kekayaan itu sebagai asas untuk mereka berkahwin sesama mereka. Kaya itu juga bersifat sementara. Ramai mana manusia yang berkahwin dengan perempuan yang kaya-kaya, yang kaya raya. 3-4 minggu mereka bercerai, mereka bergaduh, mereka bertengkar, mereka tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Kerana apa? Kerana perkahwinan itu diletak di atas harta. Ramai mana orang yang miskin pula yang berkahwin sesama mereka tetapi bahagia, hidup mereka tenang. Walaupun mereka tidak dikelilingi dengan harta yang banyak, dengan kebun yang luas, dengan emas permata yang melilit diri tubuh. Tidak punya tetapi mereka tenang, mereka ada kebahagiaan. Maka sebab itu harta itu bukan asas. Kerana boleh jadi harta mereka akan menjadikan mereka bersikap zalim. Tetapi kahwinlah mereka kerana agamanya. Perempuan hamba yang rabik telinga dan hodoh tetapi beragama adalah lebih baik lagi. Itu kata Nabi SAW. Sebab itu sidang pendengar yang dikasihi sekalian, walaupun mereka itu perempuan yang tidak cantik ataupun tidak kaya, yang paling penting ialah agamanya. Yang paling penting ialah akhlak, nilai keagamaan yang ada pada dirinya. Ini menyelesaikan sebahagian daripada urusan rumah tangga. Soal pendidikan anak kemudiannya nanti sangat bergantung kepada seorang isteri yang mempunyai agama yang baik. Kemudian yang kelima, kata Dr. Fathiakan, saya mestilah menjauhkan diri dari mencanggahi perintah Allah dalam perkara-perkara tersebut dan berusaha menjauhi kemurkaan Allah dan azabnya. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu illa dhulla wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu illa faqran wa man tazawwajaha lihisabiha lam yazidhu illa dana'at wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ay yaghudda basarahu
basarahu wa yahsinu farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha aw barakalaha fihi. Rawahu Tabrani. Kata Nabi, sesiapa yang mengahwini perempuan kerana ketinggian kedudukannya, perkahwinan itu tidak menambah sesuatu kepadanya kecuali kehinaan. Dia nak cari perempuan yang ada kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Dia tak nak perempuan-perempuan yang biasa-biasa. Lekeh bagi dia apa barang. Dia nak cari yang kedudukan yang tinggi-tinggi, yang ada pangkat, yang ada kedudukan. Kalau itu jadi niat, maka Nabi kata yang dia akan dapat nanti ialah kehinaan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita. Maka sebab itu jangan cari semata-mata kerana ketinggian. Kecualilah apabila dia tinggi, kedudukan tinggi dan dia beragama. Yang paling penting ialah agamanya. Ataupun dia mempunyai akhlak pekerti yang baik. Siapa yang mengahwininya kerana hartanya, perkahwinan itu tidak menambahkan suatu kepadanya kecuali kemiskinan. Kalau tujuannya untuk harta, ingat, ramai orang yang tiba-tiba dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana matlamat dan niat dalam kehidupan itu tidak betul. Kerana berkahwin semata-mata agama, ramai mana tiba-tiba berkahwin kerana harta. Ramai mana tiba-tiba rumah tangga mereka bila menghadapi cabaran, maka akhirnya mereka bercerai-berai. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahan uji dengan kesabaran, kerana matlamat hidupnya ialah semata-mata nak mencari harta. Maka begitulah. Kemudian kata Nabi, siapa yang mengahwininya kerana keturunannya, perkahwinan itu tidak akan menambah suatu kepadanya kecuali hina dina. Dan siapa mengahwini perempuan dengan tujuan supaya dapat menahan pandangannya, memelihara kehormatannya atau menghubungkan silaturahim, Allah akan memberi berkat kepadanya dengan perempuan tersebut dan Allah akan memberi berkat pula kepada perempuan itu dengannya. Maka sebab itu kata Nabi, jangan pula kerana keturunan. Kita rasa itu keturunan orang kaya-kaya, keturunan bangsawan, kayangan, maka dia cari, dia tak pandang pun. Orang yang biasa-biasa dia tak pandang, dia lekehkan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dunia ini sebenarnya tempat kerugian bagi orang-orang yang berbangga dengan pangkat, harta dan keturunan. Dunia ini adalah tempat kerugian kepada mereka. Kecuali ialah apabila mereka meletakkan agama jauh lebih ke hadapan daripada yang lain. Mereka akan mendapat kehormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, berkahwinlah kerana untuk apa? Untuk menahan pandangan, untuk menjaga kehormatan, untuk hubungan silaturahim. Silaturahim ini suatu kalimah yang Nabi sebut sebagai hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang. Silaturahim ada dalam hubungan kekeluargaan. Untuk menghubungkan silaturahim. Bila sudah berlaku perkahwinan, maka pertemuan dua keluarga yang jauh menjadi dekat. Yang tak kenal menjadi kenal. Maka semua itu diikat melalui satu hubungan kasih sayang. Silaturahim. Kalau itu niatnya, maka Nabi SAW menyebut bahawa perkahwinan itu akan mendapat berkat. Berkat bukan kaya, tapi berkat sentiasa mendapat kenikmatan, kebahagiaan daripada Allah. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasa dalam kehidupan. Itulah berkat. Tidaklah dia kaya, tetapi hidupnya tenang. Anak-anaknya berjaya. Mereka hidup bahagia. Tidak bertengkar, tidak bergaduh. Hidup dalam keadaan aman, damai. Itulah keberkatan dalam sebuah rumah tangga. Maka oleh sebab itu, keberkatan itu suatu anugerah besar daripada Allah. Kepada orang-orang yang dipilih di antaranya ialah mereka yang berkahwin kerana untuk menjaga kehormatan, menjaga pandangan dan untuk membina tali silaturahim dan untuk menjaga agama sesama mereka.
Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka begitulah apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang perkahwinan. Maka para hadirin dan dikasihi sekalian, kalau kita menyingkap sejarah-sejarah yang lalu, bagaimana para rasul, para nabi dapat melalui kehidupan itu dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Perkahwinan satu hal. Menunggu untuk mendapat zuriat satu hal yang lain. Sebab itu perkahwinan yang mereka bina. Mereka telah berniat perkahwinan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah letak awal-awal niat mereka berkahwin kerana Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam perkahwinannya dengan Siti Sarah tidak dikurniakan anak, perkahwinannya dengan Siti Hajar dikurniakan anak, kemudian tak lama Siti Sarah pun dikurniakan anak. Perkahwinan itu dibina di atas kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya legasi mereka berkekalan. Legasi keturunan mereka menjadi keturunan yang baik-baik, keturunan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Zakaria alaihissalam 90 tahun menurut riwayat dia berkahwin, tidak dikurniakan anak. Istrinya juga seorang yang baik. Dia seorang yang baik. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan zuriat yang baik. 90 tahun berdoa. Allah belum kurniakan. Sehinggalah apabila sudah 90 tahun, barulah Allah SWT berikan satu jawapan di atas doa mereka. Sabarnya mereka dengan 90 tahun. Sabarnya Nabi Zakaria berdoa. Sehinggalah satu hari Allah SWT melalui malaikat menyebut kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam, fanadat sul malaikah wa huwa qa'im wa yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Apa yang diminta oleh Nabi Allah Zakaria bukan sekadar seorang anak yang baik. Dan Allah SWT menyebut, Allah kurniakan anak yang baik. Allah namakan dulu, belum lagi isterinya mengandung. Allah namakan dulu anak itu. Nama dia ialah Yahya. Ada 4 sifat baik. Ada 4 sifat yang baik. Maka begitulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Itu kesabaran mereka dalam melalui fasa kekeluargaan. Sehinggalah mereka dikurniakan anak dan keluarga yang baik-baik. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melihat tajuk yang seterusnya ialah tanggungjawab semasa berumah tangga. Ataupun tanggungjawab tanggungjawab setelah daripada berumah tangga. Tadi tanggungjawab sebelum berumah tangga, memilih isteri yang baik apa semua, dan akan datang kita tengok tanggungjawab setelah berumah tangga. Mudah-mudahan dianya menjadi satu panduan kepada kita, dan saya ucapkan terima kasih tidak terhingga khususnya kepada pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang berkesudian untuk menjemput saya pada malam ini melalui Facebook saya yang dipancarkan melalui sharekan melalui Facebook Surau Bandar Puteri An-Nur, dan juga rakan-rakan yang dapat mengikuti siaran ini secara terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga SOP, jaga kesihatan masing-masing, dan kita patuhlah kepada arahan daripada pihak kerajaan, kerana kita tidak tahu sesuatu melainkan kita kena rujuk kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sebab itu yang belum mengambil vaksin, ambillah vaksin. Jangan bersikap degil, jangan seolah lebih tahu daripada pihak kerajaan, pihak pakar.
Kalau kita tak tahu, kata Allah, tanyalah orang yang lebih tahu. Maka sebab itu kita menjadi rakyat yang baik dan kita jaga SOP, mudah-mudahan Allah jaga kita. Dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah segerakan kita untuk keluar daripada musibah COVID-19 ini. Terima kasih pada semua. Mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian, dan kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Kami juga mohon perlindungan-Mu daripada azab api neraka ya Allah. Allahumma rabbana Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anggota kami, telinga kami yang sentiasa bersedia untuk menadah ilmu-Mu ya Allah. Jadikan telinga kami untuk sentiasa mendengar peringatan-peringatan daripada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah tubuh kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah untuk menerima hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami, cucu kami dan zuriat kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasihan belas-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu dan keampunan-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.